Ahlan wa sahlan, selamat bertamu di Sifu Azaku Channel. Mulakan dengan Bismillah, sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna at-ta'wil. Allahumma amin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkongsian berkaitan dengan mata pelajaran Fiqh untuk tajuk Al-Murji'ah. Kita telah berkongsi berkaitan dengan Murji'ah di bahagian yang pertama, berkaitan beberapa perkara ataupun isi penting. Dan untuk perkongsian kali ini, fokus ataupun tumpuannya kepada 3 perkara, iaitu yang lebih kepada prinsip pegangan serta pendirian Al-Murji'ah. Dan apakah perkembangan selepas prinsip asal yang mereka pegang dan juga kesan negatif yang berlaku terhadap pegangan Al-Murji'ah tersebut. Itulah 3 perkara yang menjadi fokus ataupun tumpuan dalam perkongsian kali ini, insya-Allah. Baiklah, kita lihat apakah isi penting dalam perkongsian kali ini, iaitu berkaitan dengan mabadi'uhum. Iaitu isi yang keenam bagi keseluruhan perkongsian berkaitan dengan Murji'ah. Apakah prinsip pegangan ataupun pendirian bagi kumpulan Murji'ah? Okey, ada 4 di sini. Cuma yang pertama itu adalah pendirian asal. Kumpulan mereka asal sekali. Kemudian kumpulan tersebut juga mempunyai pendirian kepada perkara-perkara yang menjadi pembahasan di kalangan umat Islam. Iaitu yang kedua, ketiga dan keempat. Yang pertama itu, yang nombor 1 itu adalah pendirian asal mereka. Okey, kita lihat yang pertama, al-qaulu bi-imanil mutanazi'in. Kini yang sekurang-kurangnya sampai situ. Kita untuk peperiksaan sekurang-kurangnya sampai di sini. Sekurang-kurangnya. Iaitu al-qaulu bi-imanil mutanazi'in. Mereka berpendapat dengan berimannya golongan yang bertelaga. Siapa golongan yang bertelaga? Iaitu merujuk kepada kelompok yang wujud pada waktu itu, iaitu golongan Syiah, Khawarij dan juga kumpulan Umayyin. Iaitu seperti mana kita ketahui dalam perkongsian yang lepas, Syiah dengan Khawarij adalah golongan yang bertentangan. Begitu juga Syiah dan Khawarij menentang golongan Muawiyah ataupun Umayyin. Jadi semua golongan itu al-mutanazi'in, iaitu golongan yang berkonflik ataupun bertelagah itu, pada pandangan Murji'ah tetap beriman. Ini untuk peperiksaan apa 3 perkataan dia. Al-qaulu bi-imanil mutanazi'in. Wa in kana ba'duhum musiban wa ba'duhum mukhti'an. Sekalipun sebahagian mereka, sebahagian golongan yang bertelagah itu betul dan sebahagiannya adalah salah. Walaupun ada yang betul, ada yang salah, namun pada pendirian Murji'ah, mereka tidak menentukan siapakah yang betul, siapakah yang salah. Di sini disebut walakin duna ta'yinil musib minal mukhti. Tanpa menentukan golongan siapakah yang betul dan golongan siapakah yang salah. Jadi macam mana pendirian mereka? Pendirian mereka ialah wa irja'u amrihim ilallah. Kerana pendirian mereka ialah menangguhkan ataupun memulangkan urusan mereka itu kepada Allah. Nanti Allah akan tentukan
siapakah yang betul dan siapa yang salah di akhirat nanti. Itulah pegangan Murji'ah. Kenapa mereka mengatakan bahawa golongan yang bertelagah itu tetap beriman? Jawapan dia ialah di sini ya. Li'annahum jami'an yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa alasan yang mengatakan semua golongan yang bertelagah itu masih beriman? Jawapan dia, kerana mereka kesemuanya mengucap ataupun bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pensuruh Allah. Semua bersepakat dalam perkara tersebut. Oleh demikian, Murji'ah mengatakan bahawa sekalipun ada pertelagahan, pertentangan di antara kelompok-kelompok tersebut, tetapi mereka semua adalah golongan yang beriman. Itulah pegangan asal Murji'ah. Ya. Kemudian berkembang, Murji'ah memberikan pendapat ataupun pendiriannya juga dalam isu-isu yang dibahaskan pada ketika itu. Di antaranya ialah, tengok yang kedua ini berkaitan dengan hukum orang yang melakukan dosa besar. Ala murtakibil kabirah. Macam mana pegangan Murji'ah berkaitan dengan golongan yang melakukan dosa besar? Jawapan dia ialah bi anna amrahu mufawwadun ila Allah. Urusan orang yang melakukan dosa besar ini diserahkan kepada Allah. Perkataan mufawwadun ila Allah tu amat penting diberikan perhatian. Jadi untuk peperiksaan sekurang-kurangnya sampai sini kamu hafal. Al-hukmu ala murtakibil kabirah bi anna amrahu mufawwadun ila Allah. Macam mana yang dikatakan mufawwadun ila Allah tu? In sya'a azzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Sekiranya Allah nak, Allah azab, dan sekiranya Allah nak, Allah akan ampunkan bagi orang yang melakukan dosa besar tersebut. Wa asbaha hadza mazhaban lit-ta'ifah. Dan pendapat ini menjadi pegangan bagi kelompok Murji'ah. Jadi untuk peperiksaan sehingga sini saja sekurang-kurangnya kamu hafal. Kemudian yang ketiga yang menjadi pendirian Murji'ah ialah berkaitan dengan apakah yang dinamakan iman. Al-qawlu bi annal imana tasdiqun wa ma'rifah. Bagi Murji'ah, iman itu ialah tasdiq wal ma'rifah. Iaitu pengakuan dalam hati, penerimaan dalam hati dan juga mengenal Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan iman. Ni amalan yang zahir ni macam mana? Dia kata di sini wal amalu la asara lahu mutlaqan. Manakala amalan tidak ada kesan bagi keimanan langsung. Tidak ada kesan langsung bagi keimanan. Maksudnya iman tu hanya perbuatan hati, iaitu pengakuan dan juga mengenal Allah Ta'ala. Berdasarkan pegangan inilah mereka mengungkapkan ataupun mereka berkata la tadurru ma'al imani ma'siyatun kama la tanfa'ul ma'al kufri ta'atun. Tidak memberi manfaat, tidak menjejaskan. La tadurru ma'siyatun ma'al iman. Tidak menjejaskan oleh kemaksiatan itu sekiranya dalam hatinya ada iman. Begitu juga la tanfa'ul ta'atu ma'al kufri. La tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Tidak memberi manfaat ketaatan ataupun sesuatu ketaatan itu tidak memberi apa-apa kesan sekiranya dalam hatinya kafir. Itulah pegangan. Maksudnya Murji'ah ni keimanan tu merupakan di dalam hati. Amalan ni tidak ada apa-apa kesannya terhadap keimanan. Okey, yang keempat, pendapatnya melampau. Summa taghala ba'duhum. Kemudian menjadi melampau sebahagian daripada Murji'ah. Apa yang pandangannya melampaunya? Faza'ama annal imana i'tiqadun bil qalbi. Bahawasanya mereka berpegang bahawa iman itu adalah keyakinan dalam hati, pegangan dengan hati.
Itulah iman. Sekalipun, ini yang melampaunya ya. Wa in a'lanal kufra bilisanihi. Sekalipun dia mengisytiharkan kekafiran dengan lidahnya. Dia kata aku kafir. Kalau ikut ahli sunnah memang kafir dah lah ya. Sebab kekafiran tu boleh berlaku dengan macam-macam cara. Tetapi bagi Murji'ah, yang dikatakan beriman tu ialah keyakinan dalam hati sekalipun lidah dia mengumumkan kekafiran. Apa lagi yang yang melampaunya? Wa abadal asnam. Menyembah berhala, terang-terang menyembah berhala, tetap dianggap beriman sekiranya dalam hati dia beriman. Au lazimal yahudiyata au nasraniyata, ataupun dia melazimi ikut Yahudi dan ikut Nasrani fi daril Islam, di negara Islam. Wa mata ala zalika, dan mati dalam keadaan begitu ya, melazimi bersama dengan Yahudi dan Nasara, mati dalam keadaan begitu, fahuwa mu'min, dia tetap beriman ya. Tetap beriman sebab pegangan mereka ialah keimanan tu ialah i'tiqadun bil qalbi. Keyakinan ataupun pegangan dengan hati. Yang luaran ni tak menjejaskan apa-apa yang ada dalam hati. Inilah pendapat yang melampau ya. Melampau maknanya yang tidak sejajar dengan nas syarak ya. Melepasi sempadan yang Allah telah tetapkan dalam menentukan kayu ukur keimanan tersebut. Jadi untuk peperiksaan, sekurang-kurangnya kamu hafal sampai di sini ya. Sekurang-kurangnya. Yang ni contoh saja. Contoh-contoh bagi yang melampau tadi. Contoh-contoh pelampauan atau kelampauan. Perkara yang melampau lah dalam pendapat berkaitan dengan iman. Kemudian isi yang ketujuh berkaitan dengan pembahasan Murji'ah ini ialah apakah yang berlaku kepada Murji'ah selepas mana wujud di kalangan mereka yang melampau ya. Tengok tajuk dia, Murji'atu ba'da tatarrufi atba'ihim ya. Apa kesan negatif yang berlaku kepada Murji'ah selepas mana wujudnya golongan yang melampau di kalangan mereka. Waqad wajadal fussaqu fima ala ilaihi mazhabul murji'ati baban maftuhan likulli mafsadatin wattakhazuhu zari'atan lima'athimihim. Golongan fusaq orang yang melakukan dosa besar mendapati wajadal fusaq. Orang yang fasik ni mendapati bahawa pendapat yang ada dalam Murji'ah ini menjadi pintu. Mereka dapati ada ruang, baban maftuhan. Pintu yang terbuka, ruang yang luas bagi setiap dosa ataupun kerosakan. Dan mereka, golongan yang fusak tadi, menjadikan pendapat tersebut sebagai zari'atan, sebagai jalan untuk dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi golongan fasik ni, bila mereka lihat ada pendapat yang dikemukakan oleh Murji'ah, yang mana pendapat dia tu, orang yang melakukan dosa besar itu terserah pada Allah. Jadi pendapat tersebut menjadi ruang yang begitu luas ataupun baban maftuhan ya. Pintu yang begitu terbuka bagi kelakuan, kerosakan dan dosa mereka. Wa kana hadza musarun niqmah 'ala al-murji'ah. Ini menyebabkan kesan negatif kepada Murji'ah. Sebab itu Murji'ah dipandang sebagai kumpulan yang negatif. Walaupun pada asalnya adalah kumpulan yang positif. Negatif disebabkan apa? Sebab pendapat-pendapat mereka itu dijadikan sebagai ruang untuk melakukan dosa.
Olehnya demikian, Zaid bin Ali bin Husain telah berkata, ya, wa qala Zaid bin Ali bin Husain, apa dia kata? Abra'u minal murji'ati allati atma'ul fusaqa fi afwillah. Aku berlepas diri, mana aku tak ada kaitan dengan murji'ah. Yang mana golongan murji'ah itu apa dia? Yang mana mereka atma'ul fusaq. Golongan yang fasik menjadi tamak. Tamak ni iaitu kelakuan keinginan untuk melakukan kerosakan, dosa tu. Atma'u, kita tengok dalam kitab tasawuf, istilah tamak ni ialah lebih kepada keinginan melakukan dosa dengan mengharapkan pada waktu yang sama dia mengharapkan dengan alasan Allah akan ampuni mereka, ya, fi afwillah. Dengan alasan dosa yang mereka lakukan itu akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab tu Zaid bin Ali bin Husain tidak mahu ada kaitan dengan Murji'ah. Sebab golongan puak Murji'ah ini digunakan oleh golongan orang yang melakukan dosa besar untuk melakukan dosa-dosa mereka dengan alasan yang nampak baik, tetapi sebenarnya salah dari sudut tariqahnya, ya, daripada syariatnya salah. Kemudian begitulah, ya, kesimpulannya, kebanyakan mazhab termasuklah Murji'ah nasya'a naqiyan, pada permulaan perkembangannya adalah bersih, suci, summa tatarrafa atba'uhu, kemudian pengikutnya lah yang melampau dan menyeleweng, ya. Apa sebab begitu? Li hawa fi nufusihim, kerana mengikut keinginan yang ada dalam jiwa mereka, ya. Fa hawa fi darakatil halak, yang seterusnya pegangan tersebut membawa kepada kemusnahan. Asalnya semua mazhab dalam Islam ni asal-asalnya adalah bersih, suci tujuan dia. Kemudian selepas mana berkembang, dia telah diselewengkan oleh pengikut kumpulan tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu yang menyebabkan mereka melakukan perkara-perkara yang menjerumuskan mereka dalam kemusnahan dan yang lebih teruk lagi keluar daripada agama Islam. Ya, na'udzubillahi min zalik. Itulah tadi pembahasan berkaitan dengan Murji'ah. Ada 7 sahaja isi, penting untuk diberikan tumpuan sebagai keilmuan dalam diri kita dan juga untuk persiapan dalam peperiksaan. Jadi kita akan bertemu lagi insya-Allah dalam perkongsian yang akan datang dengan kumpulan-kumpulan yang lain pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas sokongan. Jazakumullah khairan katsira.